Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok tentang tajuk yang seterusnya. Sains Tingkatan 2 KSSM. Masih lagi bab 2 ekosistem, iaitu 2.4 peranan manusia dalam usaha mengekalkan keseimbangan alam. Okey, apakah peranan manusia untuk mengekalkan keseimbangan alam? Okey. Jadi kita tengok kesan-kesan akibat daripada aktiviti manusia Antaranya iaitu aktiviti penebangan hutan So apa kesan dia? Kesan dia boleh menyebabkan pupusnya spesies flora dan fauna. Okey, apa flora dan fauna Pelbagai spesies tumbuhan lah dan juga haiwan yang ada di sekitar kita, yang ada di hutan kita Itu dipanggil flora dan fauna Okey, seterusnya kesan rumah hijau. Okey, ini menyebabkan bumi kita menjadi panas kerana banyaknya gas-gas toksik Gas-gas yang panas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida dan sebagainya Okey, kesan yang lain ialah hakisan tanah Dan aktiviti seterusnya ialah daripada perindustrian yang boleh menyebabkan pencemaran udara, air dan tanah. Ini kilang-kilang lah Contoh kita boleh tengok daripada kilang yang ada di sekitar kita Kilang-kilang ini mengeluarkan asap-asap yang banyak yang tebal yang boleh mencemarkan udara Dan jika sisa tu dibuang ke dalam sungai ataupun kolam akan menyebabkan pencemaran air lah dan juga pencemaran tanah ni jika menggunakan baja penggunaan racun serangga yang menyebabkan tanah menjadi lebih berasid. Sama juga ada kesan rumah hijau dan hujan asid. So hujan asid ni tadilah kita dah kata bahawa ada banyak gas-gas toksik di sekitar kita, di udara kita. Apabila hujan, gas ini akan dibawa sekali menyebabkan kandungan air hujan kita tu mengandungi asid-asid yang boleh menyebabkan bangunan jadi terhakis, cat jadi pudar, tumbuhan boleh mati dan kena pada kita boleh menyebabkan penyakit kulit, melibatkan pernafasan dan sebagainya. Okay, begitu juga dalam aktiviti pertanian akan menyebabkan pencemaran air akibat penggunaan pestisida. Pestisida ni racun serangga dan baja secara berlebihan, baja-baja kimia lah Dan tanah kehilangan mineral akibat aktiviti pertanian yang tidak lestari sebab kita guna kerap sangat tanah tersebut untuk pertanian tanpa kita ada aktiviti menyuburkan dia kembali Itu dikatakan tidak lestari tidak mesra alam Okey, dan seterusnya pembuangan sampah sarap yang keempat akan menyebabkan pencemaran air dan tanah Kalau sampah sarap kita tahulah habis sungai terapung je sampah seperti plastik alat-alat pembungkusan polistiren dan sebagainya boleh menyebabkan banjir kilat lah sebab longkang-longkang tersumbat, longkang-longkang besar tersumbat air akan naik dengan begitu cepat sekali terutama di kawasan taman perumahan di bandar-bandar Dan seterusnya bau busuk akibat perebutan sisa pepejal organik. Okey, yang kita makan tu lah bila kita biar dan kita buang memang menyebabkan bau yang sangat busuk. So ini adalah kesan aktiviti manusia Okey, apakah langkah-langkah untuk mengatasi kesan aktiviti manusia ni? Antaranya kita menguatkuasakan undang-undang bagi meningkatkan kesedaran awam Sebenarnya meningkatkan kesedaran awam seperti kempen-kempen pendidikan di TV di media sosial yang lain seperti internet dalam FB, dalam Instagram dan sebagainya lah Okay, mengamalkan FR FR ni apa? Refuse, reduce, reuse, recycle dan repurpose. Okay, kita akan tengok selepas ni Dan seterusnya menggunakan kaedah biologi. Okay, kita tengok satu persatu. Okey yang pertama tindakan undang-undang. Jadi
penguatkuasaan undang-undang mestilah diperketatkan ya. Contohnya ya, Jabatan Perhutanan sentiasa melaksanakan kerja-kerja penguatkuasaan undang-undang di semua negeri. Ya, dan membuat rondaan di kawasan hutan menggunakan helikopter dan mengadakan sekatan jalan raya bagi mengawal pergerakan lori balak yang membawa kayu balak ya. Okay, mereka gunakan helikopter. Okay, sekarang ni kalau kawasan itu tak jauh boleh menggunakan drone ya dan sebagainya. So tindakan undang-undang ni mestilah diperketatkan lah. Yang ini bagi yang gambar ketiga ni bagi mengawal harimau ya yang semakin pupus sekarang ni. Jadi pemburuan harimau ni adalah diharamkan lah ya. Okay, seterusnya meningkatkan kesedaran awam ya, di mana dalam mata pelajaran kamu, ni buku sains kamu lah ya, diterapkan ya subjek ya mengenai alam sekitar, mengenai kesedaran untuk menghargai alam sekitar ya, langkah-langkah untuk mengatasi masalah daripada sekecil-kecilnya sehinggalah sebesar-besarnya ya, dan peranan kamu sebagai seorang pelajar. Okey. Jadi ini diterapkan dalam mata pelajaran kamu yang sekarang kamu sedang belajar lah. Begitu juga kempen-kempen dilakukan lah, sama ada di media sosial seperti TV ya, internet ya, dalam buku-buku ya, ceramah-ceramah dan sebagainya ya. Jadi ini membantu mendidik masyarakat lah supaya lebih menghargai alam sekitar, sebab ya kalau dah musnah bukan satu perkara yang mudah untuk kita pulihkan kembali ya. Seterusnya mengamalkan 5R. Ya, so 5R ni apa dia? Refuse. Refuse ni kita elakkan guna dia. Ya, kita elakkan guna bahan yang tak boleh dikitar semula. Okey, jadi kita refuse, kita elakkan ya. So yang kedua reduce. Reduce ni kita kurangkan jumlah penggunaan dia. Sebab tu sekarang plastik ya tak ada pada satu ahad di pasar raya ya. Kalau boleh elak, kita elaklah. Kita guna pembungkus kertas yang mudah lupus. Okey, lepas reduce, reuse. Kita guna balik. Kita jangan buang bahan-bahan tersebut. Ya? Seperti plastik, botol, kertas, kaca dan sebagainya. Ya? Recycle, kita semula. Ya? Jadi biasa kita semula ni kita akan letak dalam tong-tong ni lah. Ya? Jadi pihak-pihak tertentu yang telah diamanahkan oleh kerajaan akan mengitar semula untuk menjadikan sumber mereka lah. Ya? Dan seterusnya repurpose, menggunakan bahan tersebut untuk kegunaan lain ya. Jadi ini dapat mengurangkan bahan buangan lah ya. Jadi repurpose ni banyak sangat lah. Contohnya biasa kita tengok di kawasan-kawasan feodal, di kawasan-kawasan perumahan, tayar lori yang besar tu ya digunakan balik sebagai hiasan ya, tempat untuk tanam pokok-pokok bunga dan dihias dengan cantik lah ya. Begitu juga digunakan dalam ternakan ikan ya, sebagai tukun dia ya, tukun tiruan pun gunakan tayar-tayar yang besar. So banyaklah lagi kegunaan bahan-bahan yang kita boleh kitar semula, yang kita boleh tengok sekitar kita ya. Itu dipanggil 5R ya. Jadi kamu boleh fahamlah sebab ada sekitar kita sebenarnya. Okey, seterusnya kawalan menggunakan kaedah biologi. Ini kamu dah belajar pada tajuk sebelum ni ya. Iaitu kita elakkan penggunaan pestisida, racun serangga ya, yang membahayakan alam sekitar kita lah ya, sebab dia adalah bahan kimia ya. Dia boleh mencemarkan udara, boleh mencemarkan tanah, ya, air kita dan sebagainya. So kaedah biologi maknanya kita guna organisma ataupun binatang untuk menangkap dia punya mangsa lah ya. Macam contoh ni burung helang ya. Kita gunakan untuk mengawal populasi tikus di ladang kelapa sawit. Okey, dan ikan ni, ikan gapi contoh dia, kita nak kawan nyamuk ya. Jadi dia makan jentik-jentik lah di dalam kawasan kolam ya. Jadi kaedah biologi ni sebenarnya jauh lebih baik daripada kaedah yang biasa kita gunakan. Okey, seterusnya ya. Ini adalah kaedah-kaedah lain. Kita mengadakan hutan simpan. Sudah banyak dah kerajaan wartakan seperti taman negara kita yang berada di kawasan Jerantuk Pahang ini ya. Di mana taman negara kita sebenarnya meliputi 3 buah negeri iaitu Pahang, Kelantan dan Terengganu ya. Cuma untuk pelancongan boleh akses ataupun masuk melalui Pahang lah, iaitu Jerantut. Tetapi kalau untuk naik Gunung Tahan ya, Gunung Tahan tu berada dalam kawasan hutan simpan.
boleh melalui sama ada Pahang, Jerantut ya, ataupun di Kelantan ya. Di Gua Musang pun boleh juga. Yang tu jalan yang pintas tapi dia tak banyak kawasan sungai lah ya. Tapi kalau melalui Pahang ya, akan melalui banyak kawasan sungai dan memakan lebih banyak masa lah, sebab akan melalui hutan-hutan dan kawasan yang menarik dan cantik ya. Okey, begitu juga dengan penanaman semula. Digalakkan untuk tanam semula pokok-pokok yang berharga seperti kayu balak, iaitu cengal ya, meranti ya. Itu untuk buat tiang, untuk buat rumah ya. Untuk buat binaan ya. Okey, kayu belian untuk buat atap. Ini semua kayu-kayu yang sangat berharga yang memakan masa puluhan tahun untuk hidup dan membesar ya. Okey, begitu juga pusat pemeliharaan ya. Bagi spesies yang dah semakin ataupun hampir pupus ya, seperti orang hutan ya. Yang ni ada di Sabah. Ya, dia ada pusat pemeliharaan dia ya. Di tempat kita pun ada, iaitu di Lancang ya, untuk gajah ya. Begitu juga dengan harimau ya, kita buat pemeliharaan di kawasan zoo. Di Taiping ya, zoo dia sangat besar ya. Ada pusat-pusat dia lah ya. Okey, taman merin. Taman merin pun ada ya. Ada banyak dah di negara kita, antaranya di Pulau Tioman. Ya, sangat cantik taman merin dia ya. Anda boleh pergi, anda boleh terokai sendiri. Ada tempat yang kita boleh lawati. Begitu juga di Terengganu ya, sudah mula ada taman merin mereka ya. Jadi yang ni untuk menjaga ya kawasan ekosistem merin kita lah. Okey, yang ni adalah aktiviti WWF ni sebenarnya untuk mengatasi masalah spesies yang semakin terancam ya, seperti harimau ya, panda ya. Panda ni beruang panda yang ada di kawasan China ya, yang semakin pupus sekarang ya. Kalau di negara kita harimau lah ya, yang juga semakin pupus. Jadi binatang-binatang ni memang haram untuk diburu ya, tak boleh diburu ya. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton ya. Cikgu harap kamu boleh belajar daripada video ini dan dapat memahami tajuk kita pada kali ini. Bagi mereka yang belum subscribe ya, sila subscribe. Tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kamu kepada cikgu untuk menghasilkan video-video untuk pembelajaran kamu. Itu saja daripada cikgu. Ya, Assalamualaikum.